Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Jadi minggu lepas kita masuk kepada tajuk Al-Asabah. Al-Asabah, apa Al-Asabah? Cara puasa faraid. Apa namanya? ومن يأخذ كل المال إذا انفرد. Mudah saya ingatkan. Akhirnya sebut warisan itu diwarisi dua cara. Pertama faraid, kedua asabah. Jadi apa makna faraid yang kita sebut tadi itu? Wal nasibul al-muqaddaru syar'an lil waris. Faraid apa? Wan nasibu al-muqaddaru syar'an lil warisi, yaitu nasib hak yang ditakdirkan, yang dikadarkan syarak bagi pewaris. La yazidu, tidak bertambah, melainkan dengan apa? Illa birraddi, melainkan dengan rad. Kita terang rad itu apa? Wala yanqusu illa bil auli, tidak kurang melainkan dengan aul. Satu cara pewarisan faraid. Cara kedua asabah. Apa asabah ni? Wa man ya'khudhu kull al-mal al-farad, yaitu orang yang akan mengambil semua harta oleh bersebian. Aw ma abqahu ashabul furud idza lam yanqalib. Pertama, dia mungkin boleh dapat semua sekali. Asabah ni dia mungkin boleh dapat semua sekali. Aw ma abqahu ashabul furud, ataupun dia dapat saki baki yang ditinggalkan oleh orang yang mendapat secara faraid. Aw yasqut, ataupun dia tak dapat langsung. Idza lam yabqa lahu syai'in ba'da ashabul furud, ataupun dia tak dapat langsung sekiranya ashabul furud ambil semua sekali. Jadi kita sebut golongan faraid mesti dapat, sebab Allah telah tetapkan kadarnya, melainkan golongan yang terhijab. Jadi kita tahu. Tapi kalau asabah ini sama ada apa? Satu keadaan dia mungkin mendapatkan semua sekali, keadaan kedua dia dapat saki baki, keadaan ketiga dia tak dapat langsung. Okey. Jadi ini kita mula masuk ashabul furud. Inilah kena kuat ingatan. Sebab tak kuat ingatan lah kadang keliru. Cucu perempuan dengan saudara perempuan sama dulu yang ada bagi. Sebab apa? Sebab dia dia keliru situ. Okey. Jangan main kan? Itu masalah kita nampak mudah. Saya belajar sudah masalah itu. Siapa dapat dulu? Cucu perempuan ataupun saudara perempuan? Jadi khilaf di kalangan sahabat. Siapa dapat dulu? Cucu perempuan atau anak perempuan? Siapa kita masuk sini? Sebab apa? Sebab orang datang tanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa datang tanya Abu Ash'ari. Seorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, dan seorang saudara perempuan. Seorang salah, tadi kita sebut nasi. Apa salah dia? Tanya Abu Musa al-Ash'ari. Sebab tu kalau siapa, kalau kita boleh mendalam dia, kalau orang dia berdalam dia rasa tak suka dia kata mencari khilaf, bukan itu sebenarnya. Sebab dia itu pendapat Abu Musa al-Ash'ari. Seorang mati dia tinggal
tinggal apa? Anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak-anak laki. Kemudian saudara perempuan. Ini tinggalkan seorang anak perempuan, kemudian saudara perempuan, kemudian cucu perempuan. Daripada anak laki, anak laki. Daripada anak laki. Ini anak perempuan. Oke, tinggal. Kita lanjutkan. Tinggal. Ini kisah. Pernah terjadi permasalahan antara para sahabat. Oke, kita masuk. Tinggal masalah. Siapa? Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan. Oke. Golongan yang mendapat 1/2. Dia kira lagi sabar dulu. Surah Rahman, tak sabar sudah kira lagi. Sabar dulu, man. Tinggal dulu. Oke. Golongan yang mendapat 1/2. Suami. Allah sebut di dalam Al-Quran. Benda di ijma'. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. Bagi kamu separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Mereka tidak mempunyai anak. Okey, dengan syarat berikut apa? Suami dengan syarat-syarat berikut. Sekiranya si istri tidak meninggalkan anak, dia mati tidak meninggalkan anak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Macam mana kalau si istri ada meninggalkan anak zina? Dikira atau tidak? Bagaimana sekiranya si istri meninggalkan anak zina sebelum dia berkahwin, liar-liar sikit, nakal-nakal sikit istri, sebelum bertaubat kahwin dengan dia dan dapat seorang anak zina, masihkah suami berhak mendapat 1/2? Sekiranya si istri, bukan suami, si istri meninggalkan anak zina, adakah suami masih berhak untuk mendapat 1/2? Berhak tak? Tak berhak. Sebab apa? Suami tak berhak. Sebab anak zina dia mewarisi ibu. Ingat betul, anak zina mewarisi ibu. Sebab apa? Saya sebut begini, sebab ada yang datang kuliah kita ni, saya sebut begitu, dia tak faham. Sebab ada seorang ustaz tanya saya, betulkah ustaz? Ada seorang ustaz tanya saya, ustaz betulkah kau cakap anak zina ni dibolehkan waris harta ibunya? Saya cakap, ya, memang begitu. Mengapa? Ya kah? Ya, saya cakap. Sebab dia kata ada orang yang dengar kuliah Ustaz juga dengar kuliah ustaz. Dia dengar ustaz kata, jadi dia cakap, ustaz cakap dia malu nak bangkang Ustaz Nazri sebab itu majlis Ustaz Nazri. Boleh faham tak? Benda ini tidak ada khilaf dalam semua mazhab. Anak zina nasab dia balik kepada ibu. Sebab apa? Ada dia cakap begitu. Ada ustaz, dia kata ada seorang ustaz ikut kuliah faraid kau, tapi kau cakap anak zina boleh waris harta ibunya. Jadi dia cakap dia mau bangkang cakap kau, tapi dia segan sebab itu majlis ilmu kau. Sebab saya kata jangan malu, jangan malu, tak jelas keluarkan.
ilmu ni bukan milik kita. Kita ni hanya pemegang amanah ilmu saja. Ilmu yang milik Allah. Milik Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap berilmu tu ada lagi orang berilmu pada dia Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap yang berilmu tu ada lagi orang alim pada dia. Okey, jelas? Jadi sebab saya kata, ingat dia jangan pening-pening. Anak zina, anak li'an, nasab dia akan balik kepada ibu dia. Jadi apabila dia nasab pada ibu dia, nasab itu salah satu sebab bahawa warisan selain daripada perkahwinan. Sebab sebelum ini sebab nasab akan turun pun balik. Sebab warisan apa? Sebab warisan apa? Okey, nasab, pernikahan dan juga wak menekalkan apa? Itu sekarang mana ada? Okey. Jelas tak? Sama juga tadi. Kadang-kadang wallah Allah bertemu ya. Dia berdoa kadang-kadang. Pelik. Minta maaf, bukan saya. Ini bukan, ini ilmu. Ini saya katakan. Boleh sebut ni sebab ilmu ni hak Allah. Ini hukum Allah. Ada tadi. Betul. Saya kerja tadi ni. Yang ni Pak. Ada sebuah kuliah. Nampak juga. Tentang masalah anak zina. Dia kata, Ustaz, ada orang sebut. Salah Ustaz sebut. Dia cakap salah. Ya, kenapa saya salah? Dia kata, saya belajar. Kita, satu dia kata, kita tak boleh kahwin anak zina. Kita tak boleh kahwin anak zina pula. Kita tak boleh berkahwin dengan perempuan yang sedang hamil kerana zina. Haram kita kahwin. Haram kita kahwin perempuan yang mengandung kerana zina. Haram. Kenapa? Saya belajar begitu Ustaz. Dan ada dalam teks kita ni 5. Sekarang kita cakap, mengapa perempuan yang mengandung anak zina haram dikahwin? Adakah dia isteri orang? Adakah dia mengandung tadi dalam iddah? Jadi apakah menghalang untuk dikahwin? Apakah yang menghalang untuk dikahwin? Boleh faham tak? Adakah dia isteri orang? Adakah dalam iddah? Iddah apa? Jadi apa menghalang? Cuma kita sebut makruh kita kahwin. Hukum dia makruh. Sebab Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang beriman, apabila kamu menikahi wanita beriman. Jadi Allah isyarat cari yang benar-benar beriman. Jadi kita semua kita cari yang berzina mengandung berzina, hukum dia makruh. Dia tak sampai peringkat haram. Sama hukum menceraikan isteri yang berzina. Bukan wajib. Adakah wajib? Dia tahu dia berzina. Adakah wajib dia ceraikan isteri? Tak wajib. Sebab apa yang wajib dia ceraikan isteri? Pernah seorang lelaki datang Rasulullah, ya Rasulullah, inna mara'ati la taruddu yadala misin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku ini tidak pernah menolak tangan yang ini menyentuh. Tak pernah tolak. Lanjut. Allah sebut gharibah. Kalau begitu, tinggalkan dia. Inni akhafu an tatba'a nafsi. Tapi ya Allah, aku takut, ya Rasulullah, aku takut nanti aku ceraikan dia, hatiku masih lagi terkenangkan dia, aku pergi kejar-kejar dia pula. Dia sebut fa'amsika. Kalau begitu pegang apa? Jangan berceraikan dia. Apa masalahnya? Nampak? Jadi perkataan Rasulullah mula-mula ni gharibah, mana hukum dia sunat. Faham? Jangan kata wajib je cerai, hukumnya sunat diceraikan. Sama juga makruh mengawini perempuan yang hamil kerana berzina. Tapi dia kata mesti ada, aku belajar juga. Okey. Dia kata kalau kita akad nikah waktu dia tengah mengandung, nanti dia selesai bersalin, kena akad nikah balik. Selesai dia bersalin, akad nikah balik. Apa masalah akad nikah dulu? Boleh faham tak?
persetubuhan secara syubhat. Dia belum kahwin. Dia belum berkahwin, tidur nyenyak. Tiba-tiba suami kakaknya silap pagi. Dia pun tak sengaja betul-betul. Silap pagi. Kembar ya. Dia pula tidur bawa makan baru lepas pagi nak ubat batuk. Tidur nyenyak. Suami kakaknya balik-balik. Silap pagi. Silap pagi mengandung. Anak tadi beri sebagai apa? Anak kandungan tadi dikatakan waktu syubhat. Pertubuhan yang berlaku kerana ada syubhat. Tersilap. Abang ipar dia sangka dia isterinya. Dia pula tak sedar. Jadi termengandung. Kandungan tadi dikali sebagai pertubuhan tadi waktu syubhat. Dia perlu beriddah. Dia perlu beriddah. Sampai kandungan 19 tak boleh sama kahwin. Habis tadi baru selesai bersalin, baru habis iddah. Baru siapa boleh kahwin gitu. Sebab apa? Sebab kandungan tadi biarpun tanpa akad nikah, tapi Allah tidak beratkan sebab dia lupa atau tersilap. Rabbana la tahmilna la tu'akhidna bima nasina Rabbana la tu'akhidna bima nasina Rabbana tu'akhidna nasina aw akhtana. Tuhan kami yang hukum apa kami lupa atau kami tersilap. Jadi anak dalam kandungan tadi dikenali sebagai anak apa? Waktu syubhat, pertubuhan yang berlaku kerana kemasaran. Biarpun tidak ada akad nikah, perempuan tadi mesti beriddah sampai dia melahirkan anak. Kalau tak mengandung, 3 kali suci. Kemudian setelah anak tadi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Anak tadi diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Ibu, kepada siapa? Tapi jangan beri kepada saya. Okey. Kepada siapa? Ya Allah Sulaiman, la tastar bi mukhi. Kepada siapa? Samsul, dia kepada siapa Samsul? Kepada siapa? Bapaknya. Sebab apa? Tetap diberi kepada abang ipar. Sebab tu dia suruh iddah. Sebab air tadi ada kehormatan. Sebab Allah tetap beri kehormatan pada air. Sebab apa? Dia terlepas secara tak sengaja ke dalam rahim yang terhormat. Jadi anak tadi diberi kehormatan, dia apa? Tetap nasab dia balik kepada kita panggil bapak saudara. Sebab apa? Suami pada ibu saudara dia. Jadi nasab dia tetap balik kepada apa? Yang tadi ni. Apa kita panggil bapak saudara dia. Sebab salah bagi kan? Sebab yang jelas kan? Jelas kan? Sebab dia bukan zina, bukan anak lihat. Dia anak apa? Anak tersilap hati. Kita kenal lagi ini ya, istilahnya. Dia bagi sebagai waktu asyubhat. Pertubuhan yang berlaku secara syubhat. Contohnya, dia tiba-tiba dibawa belayar oleh mama saudaranya waktu umur 5 tahun. 5 tahun. Tak kenal saudaranya di Sulawesi. Nanti balik Sulawesi mencari kerja adalah berkahwin balik dengan adiknya tak sedar. Cek balik, ya Allah, dua beradik perempuannya. Tapi lama terpisah. Ataupun cek balik kahwin, datang perempuan tu kata kau dulu aku bagi susu, kau pun aku bagi susu. Boleh faham tak? Kadang-kadang perempuan yang bagi susu kan bukan sedar. Kamu kahwin kan? Dulu kau aku nak bagi susu, bini pun nak bagi susu. Jadi rupanya apa? Dua saudara sesuai. Jadi amal kau tadi pernikahan mereka apa? Terfah. Macam anak tadi. Anak-anak yang apa? Bila kita telah dapat cucu 10 orang. Apa terjadi semua? Semua kita terima sebagai nasab. Sebab dalam persetubuhan secara nasab sama-sama. Boleh faham ya? Jelas ya? Okey, sebab kita waktu syubhat, ya. Sebab apa? Kalau zina semua tak ada. Sebab Rasulullah sebut apa? An-nasabu lil-firash walil-ahir al-hajar. Al-nasabu lil-firash. Nasab itu adalah untuk hamparan lil-firash. Hamparan yang halal. Hamparan
atas nama akad nikah. Walil akhir, untuk orang yang curang, al-hajat, dia dapat batunya kosong. Nasab tak dapat, apa pun tak dapat. Jelas ya? Sebab dia kata anak zina dia tetap dapat. Dia dapat mana? Biarpun ibunya bagi orang yang jaga, tetap dia dapat. Malu kan bagi orang jaga, tetap dia dapat. Dia akan dapat harta daripada bagian ibunya. Jelas ya? Ada soalan? Ya, seperti tadi yang berlaku artinya salah panggil lah. Ya. Macam mana misalnya yang biasa orang yang biasa dulu dunia malam, Pak. Maka dia mabuk apakah dia pun kesilap bersetubuh akhirnya. Okey. La yuqzar al-muta'addi bisakari. Tidak diberi kemaafan untuk orang yang sengaja mabuk. Mabuk tak ada maaf. Kalau begitu nak mabuk batu tak ada maaf ya. Mabuk berbatu, aku tak sedar, memang aku tak sedar. Buat orang mabuk, aku berbatu. Kalau begitu nak, kalau Islam jadikan mabuk itu sebagai syarat kemaafan, berbatu syarat kemaafan nak, memang aku dah bunuh dia. Ambil batu, 3-4 biji, nah, minta maaf hakim, aku tak sedar apa-apa. Rosak dunia ni. Jadi apa jadi begitu? Anak tadi tetap dikali sebagai anak zina, dia sabit hukuman hudud. Anak tadi dia dikira dirogok. Biarpun perempuannya tak saja, dia tetap anak tadi anak zina. Tetap dikira sebagai anak zina. Sebab mabuk tidak dikira sebagai tak sengaja. Sebab tak ada kemaafan. Nanti dalam sufi kita sebut al-awarid samawiyah. Awarid yang menghalang diberatkan hukum. Apa lagi? Lupa. Apa antaranya gila. Nanti kita akan jumpa. Okey, si isteri tidak berikan anak sama lelaki atau perempuan. Biarpun anak zina. Biarpun anak zina. Biarpun suami memberi cucu daripada anak zina. Sebab anak zina ini nasab dia balik kepada ibu dia. Nasab dia kembali kepada ibu dia. Sebab dia kata kalau bin apa? Bin ibunya. Asalnya kena bin ibunya. Tapi dah zaman Rasulullah dibin kepada ibunya. Anak li'an dibin kepada ibunya. Hadis apa? Umayyah bin Hilal nanti bab li'an kita baca dalam bulugh maram bab li'an kita jumpa hadis. Jadi kami kenali dia kita lepas tu dengan nama dia binti ibunya. Bahkan dia mengetuai peperangan di Menara Mesir. Zaman apa? Zaman Umar. Anak li'an. Okey. Anak li'an. Bapa dia tak mengaku kata dia anak. Memang betul Rasul sebut itu anak zina. Mengetuai peperangan di mana? Membuka kota Mesir. Pahlawan terbilang Islam. Bukan dia berasa, bapa dia berasa. Mak dia berasa. Dia mengetuai peperangan untuk membuka kota Mesir. Nanti kita baca sejarah dalam Bulughul Maram. Okey, biarpun isteri tadi kalau ada cucu daripada anak zina dia tak dapat. Suami tetap akan dapat 1/8. Okey, kemudian kita mari isteri tidak meninggalkan cucu anak lelaki. Kedua, 4 golongan dia. Itu dia satu. Yang 1/2 ni 4 golongan. 5 golongan. 5 golongan. Tak, sebab bagi nak bagi ingat. Okey. Kedua, anak perempuan dengan syarat. Dengan syarat. Satu syarat saja. Anak perempuan itu adalah tunggal kepada bapa atau ibunya yang meninggal. Tulis itu. Ini samsul-tain bapaknya saja, bapa ataupun ibunya yang meninggal. Bapa ataupun ibunya. Dia anak tunggal ibunya, dia dapat 1/2. Dia dah tunggal anak bapaknya, dia dapat 1/2. Bukan ibu ya, ibu ataupun bapaknya. Nama anak kepada ibu atau bapa. Sebab dia nasab kepada bapaknya, dia nasab kepada ibunya. Jadi dia mewarisi. Kalau ibunya kaya raya, bapaknya kaya raya. Daripada ibunya separuh, bapaknya separuh. Ibunya anak tunggal kepada bapaknya ataupun ibunya yang meninggal. Ketiga,
Ini sabit dengan apa? Dengan Quran juga. Maksud wa in kanat wahidatan falaha nisf. Dan sekiranya anak tadi perempuan seorang, satu, wahidah satu, falaha nisf, maka baginya 1/2. Anak perempuan tadi tunggal. Yang ketiga, cucu perempuan daripada anak lelaki. Mengapa bukan anak perempuan? Mengapa bukan cucu perempuan daripada anak lelaki? Mengapa bukan daripada anak perempuan? Sebab apa? Sebab cucu daripada anak perempuan ini kita kenali sebagai zawil arham. Tulis itu. Tetap terjadi itu. Sebab tu Ustaz belum kita Ustaz belum. Nanti kita perlu belajar belum. Nah, mungkin separuh penuh contoh ini. Sebab kadang-kadang kita kadang-kadang sebab soalan-soalan semalam macam siapa soalan apa? Bolehkah tanam apa? Kubur dia apa? Pokok di kuburan. Benda kadang-kadang ada. Okey, jadi saya semua orang mereka boleh sama macam contoh itu. Tanya soalan apa? Kita dapat tanya lagi. Jadi kita contoh situ. Sebab apa? Apa hukum dia? Boleh tak boleh tanam pokok di kuburan? Untuk ini bab dari pokok. Okey, apa hukum tanam pokok di kuburan? Sedangkan kuburan orang gunakan untuk tanam mayat. Tiba-tiba dia pergi belah ni. Tak kira tanam pokok apa? Pokok mehoni tu. Pokok belur kan? Tak kira apa hukum dia? Okey. Apa saya cakap ni lupa sudah. Okey. Okey, jadi saya kata sebab kita berani. Kita belajar. Jadi tak boleh kita saling sebab kita sebab saya belajar kitab untuk para ini. Saya tunjuk dulu namanya Rohah yang penuh situ kita tunjuk. Sama fiqh kita kenal. Saya belajar kitab ini kita kenal. Okey, penuh kita tunjuk sebab kadang-kadang soalan nanti kita tanya nanti kita cakap. Soalan kadang-kadang orang yang lagi pernah share kita. Sebab apa begini, sebab apa begini. Apa itu apa? Itu yang penting sebab saya sebut. Tidak pernah satu soalan yang sekarang ingat tak pernah saya tak dengar. Tak pernah saya tak ada. Sebenarnya kita benar tu saja. Mereka 2-3 perkara. Benda ni berlaku di Malaysia tak berlaku di Arab. Itu nak macam apa? Benda tu berlaku di Malaysia tapi tak berlaku di Arab. Kalau berlaku di Arab macam mana? Karena mau dipukul hukum agama balik pusing situ saja. Sebab itu kita cantik. Apa kita sebut cantik? Okey. Jadi apa dari Arab? Tulis itu. Cucu daripada anak perempuan adalah zawil arham. Zawil arham. Zawil arham. Apa maksudnya? Hubungan daripada sebelah ibu. Hubungan daripada sebelah ibu. Jadi cucu beranak perempuan dia tidak boleh mewarisi. Jadi kalau siapa sayang cucunya, ibunya mati sudah, cucu dia anak perempuan dia sayang nak bagi cara apa? Cara wasiat ataupun hibah. Bagi sekarang ataupun bagi cara wasiat sebab mereka tidak mendapat harta secara faraid. Dah, cucu kita jaga sebab mak dia mati. Dia berkecil kita jaga sampai besar. Kita tua dia nak jaga kita. Kita mati dan akan dapat apa ya? Dia tidak akan dapat apa sebab dia bukan nasab kita. Dia nasab dia sebelah bapa dia, sebelah datuk dia, sebelah sana. Bukan sebelah kita. Biarpun dia cucu kepada anak perempuan kita sebab dia dikira zawil arham. Kita tak layak sama sekali untuk jadi wali nikah. Biarpun kita jaga dia, kena datuk sebelah bapa dia juga sebab itu nasab. Jelas kan? Okey. Mana Arman? Cucu perempuan daripada anak dia adalah cucu tunggal. Dengan syarat apa? Dia hanya seorang. Tengok. Dia hanya seorang. Anak perempuan seorang cucu. Datuknya yang meninggal tidak meninggalkan anak sama ada lelaki atau perempuan. Tak ada anak.
Tak ada anak, ada mak dia, anak tunggal datuknya, mak dia meninggal, tinggal dia seorang saja. Jadi dia akan dapat 1/2 daripada harta datuknya, ataupun daripada neneknya. Keempat, saudara perempuan kandung seibu sebapa dengan syarat berikut. Saudara yang mati tidak meninggalkan anak atau cucu daripada anak lagi. Dia dapat 1/2. Saudara perempuan kandung seibu sebapa. Tidak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Nah, ini masalah nanti kita tengok masalah sini. Saudaranya yang mati tidak ada bapa atau datuk. Kalau ada bapa, saudara terhalang, sebab bapa akan halang saudara untuk dapat. Nanti kita masuk bab wujud. Dia merupakan saudara tunggal pada si mati. Dia seorang saja. Saudara tunggal, tak ada lagi yang lain. Kemudian begitu juga saudara perempuan sebapa. Sebab sebapa ini kita panggil apa? Nah, nasab dia sama. Dengan syarat berikut. Apa cara? Saudara mati tidak dengan anak ataupun cucu lelaki. Saudara yang mati tidak ada bapa atau datuk, dia merupakan saudara tunggal. Kemudian si mati tidak saudara kandung lelaki atau perempuan. Jelas tak? Sudah jelas? Bagaimana? Ini orang tanya Abu Musa al-Asy'ari. Sebab kadang-kadang sahabat sendiri pun dia tak pernah dengar hadis Rasulullah. Boleh minum. Kenapa terang ni? Macam mana ni? Dia waktu mana tanya? Orang bawa masalah ni kepada Abu Musa al-Asy'ari. Tengok. Sebab kadang-kadang sahabat pun bukan mereka dengar semua apa hadis Rasulullah. Kalau tanya dia, macam mana seorang lagi mati dia? Macam mana Abu Musa al-Asy'ari bagi pendapat? Dia kata apa? Allah sebut sebab cucu perempuan disebut dalam Quran. Siapa dah sebut? Tak sebut dia. Sebut anak saja. Jadi kita cucu ni sejarah ijma' bahawa dia dah dapat itu penuh. Okey. Jadi dalam Quran, jadi Abu Musa dia ambil dari Quran. Quran sebut apa? Anak perempuan fa in kanat wahidatan falam baginya satu pun dua. Kemudian saudara perempuan pula dia apa? Walau ukhtun fala wa in kanat itu walau ukhtun fala itu. Saudara perempuan dapat dua. Orang tanya dia apa saja, dia kata inilah pembagian hukum. Ini tak dapat apa.
yang Allah sebut, dia akan mesti dia akan ikut cakap. Sebab apa? Sebab dalilnya jelas ya. Allah sebut Al-Quran, cucu Allah tersebut. Kemudian apa? Sampai kepada Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau berikut dia, aku disesat dan aku bukan orang berapa betul? Setuju. Jadi macam mana yang buat? Yang kita pegang sekarang. Ini berapa? Ini? Hah? Bila tengok syarat balik. Tengok syarat balik. Bila cucu perempuan dapat 42, tengok. Dia cucu tunggal. Cucu perempuan bila dapat 42? Nombor 3. Cucu perempuan dapat laki dengan syarat apa? Dia ada cucu tunggal, betul. Satu syarat. Satu apa? Satu apa? Datuknya tidak meninggalkan anak sama lelaki atau perempuan. Ada anak atau tidak? Ada. Dia kalau perempuan. Jadi dia terhalang dapat satu berdua. Dia kena dapat apa? Satu berenam. Ini dapat apa? Apa balik itu? Sebab tu letak syarat ni. Sebab tu para sahabat pun pernah tersilap berdasarkan zahir Quran. Berdasarkan apa? Quran sebut begitu, dia tak sebut cucu. Jadi cucu ini sebab tu dia sebut la ahdiyannakum fi qada'i Rasulillah. Aku bagi hukum seperti aku dengar dari Rasulullah sendiri. Sebab Rasulullah bagi apa? Ini satu berenam. Apa? Ya, perempuan dapat asabah. Perempuan sebab apa? Sebab dia bersama ni. Lebihnya boleh dia ambil. Faham apa yang paling mesti? Dia akan dapat secara asabah. Okey. Disebut asabah ma'at baik dengan orang lain. Dia dengan anak cucu tadi. Okey. Sekarang jelas ya? Sebab dengan syarat-syarat ni penting. Tengok syarat dia. Kita boleh hafal, tapi ingat syarat. Okey, buat satu. Arman, ini semua masalah kita belajar hari ini. Okey, jawab selesai ini, selesai ini. Ibu, suami, seorang lelaki. Okey, ibu, seorang lelaki, isteri, anak perempuan. Golongan mana akan dapat satu per dua? Ini semua masalah Ustaz pagi ini, semuanya melibatkan masalah satu per dua. Jangan pening-pening ya, baru kita mula hari ya. Pertama siapa? Suami. Kedua, anak perempuan. Bagi lagi, dah bukan saya sebutkan. Sebabnya Farid ni, kalau kita belajar saja, tak main masalah memang apa. Sebab dia ilmu praktikal, bukan kalau kita hafal mesti praktikal. Arman nak lagi Arman? Masalah dia? Nak lagi Arman? Arman nak lagi tak apa, saya bagi lagi. Arman ya?
Asal diberikan 10 minit. Okey. Mana maksudnya setiap kita bagi tak tentu. Setiap kita bagi bukan mana ini keadaan isteri dapat, suami dapat tak berdoa. Bawa nanti ustaz orang lain contohi letak di sebelah dia. Buat tu. Ini contoh untuk saudara perempuan ya. Kita sungguh-sungguh kan. Tak tahu, tak jadi ahli kita tahu. Dua orang ni. Okey, satu berdua tu kita tengok kan. Satu lalu. Sama suara. Suami tak merah ni. Nak ingat ni, satu berdua. Kemudian ni siapa sini? Dapat satu berdua. Contoh kedua siapa dapat satu berdua? Anak perempuan. Contoh ketiga. Cucu perempuan. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Okey, 4 dengan 5 sama saja. Jadi saudara perempuan seibu sebab bapa. Kalau yang kelima saudara perempuan sebab bapa sama saja. Ini kita ambil satu contoh saja. Untuk saudara perempuan seibu sebab bapa sebab bapa. Ini siapa datang? Saudara perempuan. Kira tu. Kira. Sebab kalau kita letak di tempat lain, bisa kata Armanya, jangan wap-wap ya. Kalau betul, kalau kita tak main hukum masalah, oh jangan sebarang-sebarang, dia ada seni dia tu. Memang kita ingat, tapi dia ada apa? Alamak, tak boleh bagi satu berdua. Ada sini, dia ada cek-cek dia tu. Macam mana? Jangan wap-wap tu. Okey, nah ini contohnya ada. Letakkan setiap golongan ni. Suami, ini contohnya. Masalahnya. Anak perempuan, ini contohnya. Cucu perempuan, ini contohnya. Kemudian, saudara perempuan situ sebapa, ini contohnya. Saudara perempuan sebapa, ini contohnya. Buat itu. Sebab tu dia kata, dia macam matematik. Kalau kita belajar matematik lah. Rumus dia sikit saja. Lepas tu bukan bagi soalan. Itu kita petik. Mula bagi, dia bagi rumus dia sikit saja kan. Nanti dia bagi soalan. Jadi ambil setiap contoh untuk suami sebab golongan mendapat satu berdua suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dapat anak lelaki, seorang saudara perempuan sebab bapa, seorang saudara perempuan sebab bapa. Bagaimana caranya? Buat balik kira ni, apa? Balik kira. Waktu berehat kepada buat ini kira. Ada dapat dia. Dapat dia. So, dapat tak? Okey, ada soalan tak? Tak apalah, kita tinggal buat dulu. Minggu depan insya-Allah kita tengok betul tak betul. Okey, ada soalan ni? Ada soalan ke? Kita tak apalah, saya buka apa masalah.
Ini kita ambil contoh ni, letakkan setiap masalah supaya kita ingat, supaya kita ingat. Amin. لا تتخيل هذا، لا يقبل أي خيال، هذا لابد جديا، لأن هذا أول علم يرفع الأمة. Amin. Ini ilmu perlu kami dengan kesungguhan. Sebab apa? Inilah ilmu pertama yang dia akan diangkat. Okey, ada salah? Jadi cukup saya kata aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan madid ya rabbal sultan. Allahumma shalli wa sallim ala haqqa wa ittiba wal batil batil wa ittinam wa la taj'al tabisan alaina fadil wa jannati imam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Soalan pertama, Ahmad. Minggu depan dia boleh kita macam mana? Okey, salam dulu. Okey, Nabil. Okey, boleh salam dulu. Barakah.